Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke modul yang kedua iaitu modul asas pengaturcaraan. Okey, topik yang kita akan sentuh hari ini adalah topik pemboleh ubah. Okey, apakah pemboleh ubah ni sebenarnya? Okey, pemboleh ubah ni merupakan satu ciri atau atribut yang ada pada satu objek lah ataupun subjek. Contohnya mata, hidung, telinga kan. Itu contoh-contoh atribut yang ada pada satu objek. Okey. Dan dia merupakan atribut terukur yang kita boleh ukurlah value dia. Boleh simpan value dia. Okey. Dan boleh ubah ni mestilah unik. Dia tak boleh sama. Kalau kita ada dua boleh ubah, kedua-dua boleh ubah ni mestilah berbeza. Contohnya nombor. Okey, kalau kita ada kita nak pakai pemboleh ubah yang kedua, nombor juga, so kita kena bagi nama nombor underscore 1 contohnya ataupun nombor 1 rapat. Dia tak ada space. Okey. Pemboleh ubah juga boleh didefinisikan sebagai pengecam. Yang nilainya boleh berubah dari semasa ke semasa. Okey, sepanjang kita menggunakan satu aplikasi ataupun ataupun program. Okey, data ni sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. Contoh macam lebih lagi kalau untuk pengiraan lah. Contoh pengiraan peratus, purata dan sebagainya lah. Bergantung pada input daripada user. Okey. Tujuan penggunaan pemboleh ubah ni, kenapa kita nak gunakan pemboleh ubah ni? Okey, tujuannya simple ya, iaitu untuk menyimpan data. Okey, sebab data ni memang akan digunakan saling bertukar tangan nilai dia. Sebab kalau tak ada data ni kita tak boleh nak menjalankan satu program sebab data ni adalah sumber utama untuk satu program tu berjalan dengan lancar. Kalau tak ada data, maka satu program tu boleh jadi crash ataupun tak berfungsi sepatutnya lah ia berfungsi. Okey, kita duk sebut-sebut data ni. Apa sebenarnya data ni? Okey, data ni boleh jadi nombor, teks, gambar, audio dan video. Okey, yang mana di-input oleh user lah ataupun daripada pengguna. Okey, kalau nombor kita tahulah nombor 123, negatif 123. Kalau teks, tulisan, gambar dalam bentuk pixel ataupun grafik, audio dalam bentuk bunyi dan video dalam bentuk video lah. Okey, kalau kita tengok data ni sebenarnya kita boleh bahagikan pada dua, iaitu first kita panggil sebagai numerik ataupun nombor. Tak kisahlah nombor bulat ataupun nombor perpuluhan. Dia boleh jadi dua-dua. Dan jenis yang kita gunakan adalah seperti integer untuk nombor bulat, float, double untuk nombor perpuluhan. Contoh seperti ini. 123 negatif 123 untuk integer, 123 point 123 untuk nombor float ataupun double. Okey, ataupun negatif 123.123. Itu untuk float dan double. Dan ada banyak lagi sebenarnya jenis nombor bulat yang kita boleh gunakan. Dan ini adalah nombor jenis yang biasa kita gunakan semasa buat pengaturcaraan. Lagi-lagi melibatkan Unity lah, sebab Unity ni banyak kita gunakan untuk buat game banyak dan aplikasi seperti VR. Okay. Dan penggunaan integer, float, double ni kita gunakan untuk buat pengiraan, terutamanya pengiraan pergerakan, untuk fizik dan sebagainya. Okey, jenis yang kedua adalah jenis non-numerik. Numerik ni adalah yang bukan nombor bulat dengan nombor puluhan lah.
Dia boleh jadi huruf, nombor, simbol atau gabungan huruf dan nombor atau huruf dan simbol, nombor dan simbol uh, ataupun huruf lah. Cumanya dalam pemboleh ubah ni kita tak boleh starting dengan nombor lah. Nombor ni dia boleh jadi antara pertengahan ataupun hujung. Sama juga simbol ya. Okey. Dia tak boleh ada di permulaan pemboleh ubah. Dia kena berada di antara pertengahan ataupun hujung lah. Okey, dan numerik ni jenis yang biasa kita gunakan dalam pertukaran adalah karakter dengan string. Kalau karakter ni kita letak char lah, C-H-A-R dan string. Okey, apa karakter dan apa string? Kalau karakter ni sebenarnya dia satu huruf lah. Satu huruf, contoh A, B. Dan biasanya kita tengok perwakilan single quote kita letakkan. Simbol tu, single quote kita letakkan pada huruf tersebut. Menandakan dia adalah karakter atau char. Manakala yang string ni dia adalah gabungan lebih daripada satu huruf dan mesti letak simbol double quote seperti yang ada dalam slide ni. Okay, kita tengok seterusnya penamaan pemboleh ubah. Okay, penamaan pemboleh ubah dia ada peraturan-peraturan yang perlu kita ikuti. Pertama, mestilah bermula dengan huruf. Macam yang saya sebut tadi kita mesti mula dengan huruf atau simbol underscore bawah. Ya, pun boleh. Tapi jaranglah kita gunakan underscore ni. Biasanya kita start dengan huruf. Okey, satu lagi dia tak boleh ada ruang antara dua pemboleh ubah. Contohnya nombor satu. Dia tak boleh ada nombor space satu-satu. Dia mesti sama ada kita buat rapat ataupun kita letak simbol antara dua perkataan tu, nombor layar satu contohnya ataupun nombor underscore satu. Okey, dia tak boleh ada space. Pengubahsuaian tak boleh lebih daripada 3 persatu aksara, Mas. Sebab biasanya kita letak nama pemboleh ubah ni nama yang ringkas-ringkas lah. Ringkas tetapi bermakna. Contohnya macam mata wang. Okey. Kalau kita letak kita nak data berkenaan mata wang tapi kita letak perkataan simbol. Okey, itu akan jadi confuse pada orang lain lah. Okey, simbol apa kan? Kalau mata wang ni sekali tengok kita dah faham. Okey. So mestilah ringkas dan bermakna. Okey, nama pengenal tak boleh sama dengan perkataan yang disimpan terlebih dahulu. Okey, contoh kita ada dua pemboleh ubah yang kita nak gunakan. Kedua-duanya nombor. Kita pun letak nama nombor. Okey, pemboleh ubah yang kedua kita tak boleh letak nama yang sama iaitu nombor lah. Jadi pemboleh ubah yang kedua tu kita kena letak sama ada nombor underscore 2, nombor 28 ataupun nombor alias 2 macam itulah. Dia tak boleh sama. Kalau letak nama yang sama, dia akan override value. Contohnya kalau nombor yang mula-mula kita letak 1, nombor yang kedua kita nak letak nombor 2, jadi dia akan ambil nilai yang terkini. Dia tak akan simpan dah nilai 1, dia akan jadi nombor 2 lah. Nanti kita tengoklah lebih lanjut macam mana masa kita buat praktikal nanti. Okey, pemboleh ubah ni dia case sensitif. Maksud case sensitif, kalau kita tengok contoh dalam slide ni, kita ada my number, M huruf besar di hadapan dan huruf kecil seterusnya. Dan satu lagi, my number semua huruf besar. Dua ni tak sama. Kedua-dua ni tak sama. Sebab itu yang dimaksudkan dengan case sensitif. Kalau kita isytihar dalam kita punya atur cara, M huruf besar, so bila kita nak gunakan pada bahagian dalam kita punya atur cara, mesti gunakan perkataan yang sama lah. M besar, my number. Sebab dua ni takkan sama. Okay. Seterusnya aksara khas seperti alias, hashtag, dollar sign,
ini kuasa dan parentesis semua tak dibenarkan. Asal rahas ni memang tak dibenarkan. Okey, jadi itulah syarat yang kita gunakan yang perlu kita ambil tahu untuk buat penambahan dalam kita punya aturcaraan lah. Pemboleh ubah kita. Kalau kita langgar mana-mana syarat ni, dia akan boleh menyebabkan error. Okey, kita tengok pula penulisan sintek pemboleh ubah macam mana. Okey, contoh dia. Okey, kita ada satu jenis dan satu lagi pengecam. Kita mesti letakkan jenis nama pengecam pemboleh ubah kita. Contohnya, kita nak bagi nama pemboleh ubah kita umur. Dan umur ni adalah jenis nombor. Sebab umur mestilah nombor kan. 21 tahun, 22 tahun dan dia adalah nombor bulat. Kan nombor puluhan. Biasa kita takkan letak nombor umur kita 21.5 tahun kan. Biasa kita sebut 21 tahun 6 bulan. So kita mesti kena pasti dulu jenis apa. So dalam ni jenis integer. Umur adalah jenis integer dan kita gabungkan dia akan jadi int umur. Begitu juga dengan double pi, nilai pi 3.142 perpuluhan. So bila kita gabungkan dia jadi double pi. Ini yang kita akan gunakan nanti. Contoh karakter, char, karakter dan huruf. Char, huruf. Dapat. Begitu juga dengan string. Okay, string nama sebab nama tak mesti lebih daripada satu huruf kan. Okey, jadi saya rasa untuk topik pemboleh ubah ini setakat ini saja yang saya boleh sampaikan. Okey, jadi jika ada mana-mana bahagian yang anda tak faham, anda boleh komenlah nanti. Komen ataupun boleh bertanya lah dalam kita punya helpdesk nanti. Okey, sekian saja untuk topik ini. So, kita jumpa lagi untuk topik yang akan datang. Okey, jumpa lagi kita untuk bahagian praktikal. So, kat sini saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan pemboleh ubah dalam Unity. Okey, first sekali kita buka Unity Hub dan kita create satu new project lah. Okey. Ambil 3D, bagi nama projek kita sebagai topik 1 pemboleh ubah. Okey. Dan kita create projek. Okey, kita create projek ni saja tunjuk kaedah macam mana kita nak buat satu projek. Tapi kita tak gunakan sepenuhnya lah. Saya just nak tunjuk nanti penggunaannya dalam kita punya coding. So kita tak adalah nak masukkan apa-apa asset dalam kita punya Unity ni. Just satu projek kosong. So kita tunggu kejap. Okay. So setiap kali kita buka kita punya Unity editor, inilah yang kita akan dapat, paparan yang kita dapat. Kemungkinan paparan tuan-tuan dan puan-puan punya mungkin berlainan lah. Tapi secara defaultnya biasa kita akan dapat macam ni. Okey, jadi kita ada satu space kosong sini untuk ni scene the game. Saya nak tunjuk kita cuma nak gunakan bahagian konsol ni nanti. Okey, untuk kita tengok debug lah nanti. Okay, first sekali biasakan
untuk manage kita punya apa saja asset kita dengan satu folder lah. Biasa kita akan buat satu folder untuk simpan kita punya script kat sini. Kita akan buat satu create folder dan kita namakan dia sebagai script. Okey. Dan kita buat daripada folder ni, double click, klik kanan, create dan C# script. Okey, kita bagi nama. Contohnya player controller. Contoh ya. Okay, next. Kita just perlu double click saja. Okay. Untuk setting visual code ni saya dah tunjuk dalam video sebelum ni. Okay. So inilah yang default coding yang ada dalam C#. Okay, kita ada dua method ataupun dua function, iaitu start dengan update. Ini function class, function ataupun method yang standard lah dalam Unity. Okay. Dan kedua method ni atau function ni dia wrap dalam satu kelas yang namanya player controller mono behavior. Okay, dia pakai kelas mono behavior. Okay, kalau kita tengok nama kelas ni, dia akan sama dengan kita punya nama file. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, tak boleh run ataupun error, cuba first kali check adakah sama nama file kita dengan nama kelas. Okay, ini yang biasa terjadilah. Kadang-kadang tu dia ubah nama kelas, lepas tu dia akan keluar error sebab tak sama. So kita tengok dalam ni dia ada dua method, iaitu start dengan update. Start dengan update ni memang built-in code daripada Unity lah. Dan yang mana start ni akan di-invoke, dia akan berjalan pada permulaan apabila kita punya aplikasi atau game kita jalankan. Dan update ni dia akan berjalan sepanjang masa kita punya aplikasi itu berjalan lah. Okay, sepanjang masa. So dalam ni saya just nak tunjuk kita gunakan, cuba isytihar dalam start saja, tak perlu dalam update, sebab kalau dalam update ni dia akan sentiasa berulang. Okay, first kali kita dah tengok dalam video sebelum ni macam mana kita nak isytihar. Kita kena letak kita punya jenis, contoh int player number. Sebab contoh ya, biasa kita bagi nama macam ni, player n huruf besar, ataupun kita boleh juga bagi player p huruf besar number pun boleh. Dan amalan yang baik, kita setkan nilai awalan dia kosong macam ni. Okay, so bila saya run dia nanti, dia akan jadi, kita akan panggil satu lagi kod supaya kita boleh papar pada kita punya konsol ni nanti. Konsol pada kita punya Unity. Okay, debug debug.log. Nah, ini saya gunakan extension dia, sebab tu dia auto complete tadi. Okay, debug log, double quote untuk kita masukkan string kat sini, nilai player
player number adalah, contoh letak plus ini dan kita panggil kita punya pemboleh ubah player number. Okey, kita ada auto completion. Saya dalam video yang sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana kita nak tambah extension untuk auto complete ni. So yang ni bila kita dah siap, kita save. Sama ada kita tekan shortcut key Ctrl S untuk save ataupun pergi pada file, save. Okey. So kita tengok pada kita punya Unity. Okey, dia akan compile kat sini. Dia akan reload dan compile. Okey. So macam mana kita nak run kita punya script ni? Kita dah ada satu player controller script tapi tak attach pada mana-mana game object. Jadi kita first kena klik kanan, kita create empty. Dia akan buat satu empty game object. Contoh kita namakan dia player control. Okay. Dan kita boleh drag kita punya script ni ke sini ataupun kita boleh add component. Kita type nama kita punya script yang ni player controller. Dua-dua kaedah boleh sebenarnya. Sama ada kita nak drag macam ni ataupun kita nak add dan search lah player controller. Okay, bila kita dah attach kita punya player controller, sebelum tu kena pastikan anda klik pada anda punya game object ni. Lepas tu attach. Pastikan di highlight. Jangan pergi letakkan lain pula. Okay, then kalau kita run ni, kita run kita punya program dan kita tengok pada kita punya konsol, dia akan keluar sini. Nilai, sorry ada spelling error sikit sini. Nilai player number adalah 0. Okay, kalau kita ubah, kita stop jap ni. Kalau kita ubah dekat kita punya code, kita setkan dalam start ni player number sama dengan 10. So dia akan update daripada 0 jadi 10. Saya save Ctrl S dan pergi pada saya punya Unity Hub. Dia akan reload balik kita punya script. Dan bila saya run, okay, dia akan jadi nilai player number adalah 10. Okay, itu sebab saya kata tadi boleh ubah ni adalah tujuan dia untuk menyimpan value data lah. Okay. Okay, jadi kalau saya tunjukkan sekali satu lagi, kalau kita letak dalam update dia. Contoh kalau kita letakkan dalam update, ini update. Dia akan sentiasa paparkan nilai yang ni 20. Dalam update ni kita letak 20. Dan saya save. Kalau kita tengok dalam kita punya hub, sorry, kita punya Unity program ni, okay, nampak dia akan sentiasa berjalan berbanding dengan dalam start tadi. Itu yang saya maksudkan, dia akan sentiasa running selagi kita aplikasi itu berjalan. Nampak ya? Dia akan sentiasa bertambah. Okay. Jadi itulah kaedah macam mana kita nak gunakan kita punya pemboleh ubah. Okay. Dan pemboleh ubah ni kita ni sebenarnya ada dua jenis. Kita boleh setting, iaitu sama ada public ataupun private. Okay, ini OOP, Object Oriented Programming. So kita kena letak lah sama ada private ataupun public.
Kegunaannya nanti saya akan bincangkan dalam next modul lah. Kenapa kita perlu gunakan private dan kenapa kita perlu gunakan public. Ini saya akan cover dalam topik kelas nanti. Okay. Biasanya dalam kita punya kod ni, kalau kita tak letakkan apa-apa, contoh macam ni ANT, dia akan automatic jadi private. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk praktikal untuk hari ini. Harap tuan-tuan dan puan-puan fahamlah dengan apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada apa-apa kemusykilan ataupun apa yang tak faham ataupun pertanyaan, boleh komen dan saya akan cuba jawablah soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jadi kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Sekian.